Dia mengatakan benda ni perlu dihentikan. Dan kalau you nak buat non-Muslim, tak kisah. Cumanya ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan statementnya. Katanya Malaysia ni bukan hanya ada orang Islam, kita multicultural, multi-religion. Cuma saya faham apa yang cuba disampaikan oleh Aisyah itu bukan untuk non-Muslim, tetapi dia kata untuk Muslim, budaya ni jangan buat. Dan dia tegur juga kepada Malaysian society tersebut untuk tidak buat secara terbuka dan mengajak ramai-ramai orang macam tu, sebab kita pun faham sensitivity. Dan saya juga setuju benda tu. Hatta di Malaysia pun kita tak mengajak orang untuk buat kemungkaran begitu secara meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kepada episod kita yang dah berbelas-belas dah. Kita dah masuk episod yang ke-16 untuk podcast Sit and Sit kita, diskusi bulat merenung hikmah. Minggu lepas kita dah pun membincangkan soal rumah tangga, dan sebelum ni kita dah pun membincangkan soal wanita dalam masyarakat. Minggu ni agaknya apa ya yang kita nak bincangkan dan siapa agaknya tetamu kita. Tapi sebelum tu, buat anda semua yang baru sahaja mengikuti kita di podcast Sit and Sit ni, sukalah untuk saya ingatkan bahawa kita akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari di YouTube channel, di Facebook page dan juga di Spotify, di semua digital platform. Jadi kepada anda semua yang nak mengikuti, silalah follow, like, share kita punya digital platform ni supaya boleh sama-sama dapat manfaat. Di sebelah saya ini adalah kalian punya DJ, kita punya penyampai radio sambilan, iaitulah DJ Jalal. Assalamualaikum. Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dah breakfast dah? Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita punya DJ Jalal ni. Kalau buat anda semua yang mengikuti segmen Warna Pagi, anda semua dapatlah dengar suara DJ Jalal kita kan. Jadi hari ni saya bawakan beliau ke konti. Kemarin susah nak bawa beliau ke konti. 2 minggu terpaksa. Ya, terpaksa delay. Kita bawakan beliau, seorang yang juga sibuk dengan jadualnya. Itulah beliau lah Qori, beliau lah pengacara TV, beliau lah ada juga buat takaful kan. Sangat-sangat orang kata all-rounded person gitu. Okey, jadi kita nak bincang tentang apa? Mungkin ada yang di kalangan anda semua tak pernah tahu ataupun mungkin tak berapa tahu. Tak tahu yang sebenarnya DJ Jalal kita ni seorang bekas pelajar di United Kingdom. Kita tengok macam DJ Jalal tahu macam ni appearance dia semua ni, tapi tak tahu sebelum ni DJ Jalal pernah menjadi merupakan graduan di United Kingdom. Mungkin Jalal boleh cerita sikit untuk bagi kita punya peminat-peminat pendengar kita tahu sikit pasal Jalal lah. Ya, terima kasih Zati. Betul. Sekarang ni saya tak ada kaitan, maksudnya dalam bidang saya sebelum ni lah yang saya belajar. Yang mana dulu saya belajar Chemical Engineering, degree dan masters di University College London, UK. Selama 4 tahun lah. Dari tahun 2014 sampai 2018. 4 tahun tu untuk degree dan master? Degree dan masters. So 3+1. Dia 3 tahun degree, lepas tu terus sambung setahun masters lah. So saya duduk di sana di London 4 tahun, merantau, mencari ilmu, mencari pengalaman, mencari skill, semuanya lah di sana. Dan sebelum itu juga saya buat 2 tahun persediaan untuk ke UK, buat program persediaan A-level. So dekat situ dah ada pendedahan kepada sistem-sistem pelajaran di UK lah, di British education system. Lepas tu masuk pula ke sana, memang fully British system lah. So saya buat engineering dulu, chemical engineering, dan kemudian praktis sekejap 3 tahun dalam bidang kejuruteraan kimia di multinational company. Sebelum saya berubah arah untuk ke broadcasting. Dan juga bidang self-employed. Ya, betul. So itulah 4 tahun, bunyi macam lama, tapi sebenarnya sekejap je. Saya rasa
pejam celik dah final year, dah habis, dan balik Malaysia. Dan saya sebenarnya ada je peluang untuk bekerja di sana, tapi saya choose to come back to Malaysia sebab bond dengan kerajaan Malaysia lah. Jadi sebenarnya saya punya scholarship tu entitled untuk saya balik Malaysia, berkhidmat di Malaysia, tak kisah di mana-mana. Sini tak boleh berkhidmat kat sana lah kiranya. Memang tak boleh lah. Memang dah terikat dah. Betul, terikat dengan negara Malaysia. Dan memang saya tak suka pun untuk kerja di luar, sebab saya rasa, kalau pernah dengar perkataan FOMO, fear of missing out, sebab saya selalu rasa macam FOMO bila saya tengok dekat Malaysia dengan keluarga saya, dengan kawan-kawan dekat Malaysia, so macam nak balik. Oh gitu. So Jalal is fear of missing out from his family macam tu. Culture Malaysia. Means kalau duduk jauh, mudah sangat nak rasa FOMO tu kan. Betul. Sebenarnya homesick not good lah untuk kita punya mental health. And Jalal choose to stay in Malaysia. Come back to Malaysia. Dan ditakdirkan berpindah ke broadcasting pula kan. Industri broadcasting ni. Wow, such an amazing journey lah. Maksudnya nak kata daripada chemical engineering tu boleh berubah kepada broadcasting dan memilih untuk Jalal sebut tadi self-employed tu itulah jadi takaful agent kan. Pengacara. Sebenarnya yang saya betul-betul fokus dan minatnya ialah pada bidang pengacaraan. Dan bila ada peluang untuk jadi DJ sambilan di IKIM untuk menggantikan asalnya DJ Luke pergi haji, kemudian bila lepas tu bercuti je sampai antara DJ Pian dan juga DJ Luke, saya lah yang menggantikan, alhamdulillah. Dan saya rasa satu peluang yang baik untuk saya dapat exposure dalam bidang radio. Sebab dia agak berlainan daripada TV lah. Betul. Sebab all this while for the past 3 years memang saya banyak dengan TV lah. I see. Itulah. Tapi sebenarnya topik kita hari ni pasal apa Jalal sebenarnya? Topik kita hari ni tapi bila dengar introduction daripada Jalal tadi, dia macam kita nak tanya lebih kan berkenaan dengan macam mana dia his own career growth tu sendiri. Tapi untuk pengetahuan anda semua, kita punya topik kita hari ini adalah berkenaan dengan budaya pelajar Malaysia di UK. Tadi Jalal sebut dah 4 tahun dah dia duduk kat UK tu. Dan kalau kita tengok, kalau kepada anda semua yang mengikutilah scroll di media sosial, ada isu baru-baru ni, not so baru lah, tapi beberapa bulan yang lepas, tak berapa bulan juga, bulan lepas juga, berapa bulan, 1 bulan yang lepas, telah pun orang kata heatedly debated dekat isu dekat media sosial, social media, di mana ada seorang pelajar UK, ada seorang pelajar Malaysia yang belajar di UK, bercakap soal satu budaya ni yang dinamakan sebagai after party. Katanya tapi the intention of this girl tu, budak perempuan tu baguslah, dia macam nak bagi orang kata amar ma'ruf nahi munkar lah. Dia bercerita tentang macam mana budaya ni, macam mana benda ni tak boleh sebenarnya untuk orang Malaysia, khususnya orang Muslim kan. Tapi akhirnya dia adalah mendapat kecaman beberapa orang pelajar Malaysia juga, orang Malaysia, orang Muslim juga. Itu yang macam sadly tu lah, yang menyedihkan tu, orang Malaysia, orang Muslim juga yang macam orang kata kecam dia. Dan ada juga yang menyokong. Cuma itulah nak tanya kepada Jalal yang dah pun belajar di UK selama 4 tahun kan. Mungkin boleh ceritakan sikit, adakah sebenarnya budak after party tu adalah satu budaya di situ, ataupun macam mana, boleh ceritakan sikit kita orang ni yang tak belajar dekat UK ni. Cerita sikit. Menarik. So sebenarnya dia ada beberapa konteks lah after party ni. Kalau ikut isu yang ini, isu pelajar Malaysia yang cuba mewujud, sebenarnya bukan satu culture. Dia satu culture, satu benda baru yang cuba dinormalisasikan di UK antara dalam kalangan pelajar Malaysia, tak kisahlah non-Muslim ataupun Muslim. Sebab selama ni tak pernah pun ada after party yang secara umum, maksudnya yang secara terbuka dibuat begini. All this while memang ada pelajar-pelajar non-Muslim dalam kalangan komiti-komiti yang tertentu, ahli-ahli persatuan yang tertentu, selalunya bila diorang dah buat satu program yang besar dan kemudian program tu dah berjaya, dan dia akan celebrate lah. Dan benda ni satu benda yang biasa dalam kalangan
non-Muslim, Chinese ke Indian, dan hatta adalah segelintir orang Melayu yang juga mengikut program dia bukan program lah tapi after party ni. Itulah. Cuma dalam konteks secara terbukanya okay, dia tidaklah satu benda yang menjadi budaya selama ni. Dan kalau kita nak tengok dengan lebih detail lagi, cuba nak faham lah budaya pelajar Malaysia dekat UK ni macam mana. So kita di sana memang ada Malaysian Society. Setiap universiti kita ada Malaysian Society kita sendiri, dan banyak program-program yang kita buat tu bertujuan satu untuk merapatkan hubungan antara pelajar Malaysia yang jauh daripada negara, jauh daripada keluarga. So dia menjadi satu support system. So Malaysian Society ni dia punya pembentukan ni sangat murni. Yang kedua ialah untuk membudayakan budaya Malaysia, culture kita kepada orang-orang international dekat sana. Sebab dekat UK ni bukan hanya ada orang British, tapi juga international students dari negara lain, negara Eropah, Rusia contohnya, China dan sebagainya. So setiap tahun juga Malaysia Society ni dia akan ada beberapa program-program utama. Antaranya ialah Malaysian Games. Antara yang besarnya ialah Malaysian Games yang buat di Sheffield University contohnya, di Nottingham. Itu yang besar lah, yang setiap tahun daripada dulu berpuluh tahun dah menjadi satu benda yang dinanti-nantikan oleh pelajar Malaysia. Dan dalam konteks isu ini ialah tiba-tiba ada satu komiti Malaysian Society ni di sebuah Malaysian Games cuba untuk mewujudkan after party ni selepas game tu dibuat, dan dia ajak semua orang yang terlibat dengan Malaysian Games ni untuk join sekali. Tak kisahlah you Muslim ke non-Muslim ke, kalau nak join. Macam tu dia ajak pula. Ya, secara terbuka, dan itulah yang menjadi isunya yang diutarakan oleh sahabat kita. Kalau boleh sebut namanya, Aisyah. Dia mengatakan benda ni perlu dihentikan. Dan kalau you nak buat non-Muslim tak kisah. Cumanya ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan statementnya. Katanya Malaysia ni bukan hanya ada orang Islam, kita multicultural, multi-religion. Cuma saya faham apa yang cuba disampaikan oleh Aisyah tu bukan untuk non-Muslim, tetapi dia kata untuk Muslim budaya ni jangan buat. Dan dia tegur juga kepada Malaysian Society tersebut untuk tidak buat secara terbuka dan mengajak ramai-ramai orang macam tu. Sebab kita perlu faham sensitivity. Dan saya juga setuju benda tu. Hatta di Malaysia pun kita tak mengajak orang untuk buat kemungkaran begitu secara meluas. Betul. Okay. So jelaslah kat situ isunya bahawa kalau difahamkan lah seperti yang difahamkan oleh Jalal tadi, after party ni bukanlah satu budaya, tapi sebenarnya memang nak kata orang UK kan, orang-orang Western memang diorang biasa buat benda tu, cuma tertutup lah sesama diorang sahaja. Betul tak? Kalau dalam kalangan Westerners memang dibuat secara terbuka lah. Cuma dalam konteks Malaysian yang dekat UK Malaysian Society tu bukan. Okay. Tapi ni macam baru, kira macam baru first time Malaysian Society ni. Malaysia Society ni walaupun digunakan tiket, Malaysia ni adalah multi-racial, multicultural, ada orang yang bukan Islam, bukan semua Muslim kan, tapi sebenarnya itulah yang tak boleh. Sebab Malaysia pun memang agama rasminya adalah agama Islam. So of course lah benda tu mengganggu sensitivity umat Islam yang ada dekat sana. So kita dah faham dah isunya. Tapi saya ada lagi satu soalan. Soalannya berkenaan dengan betul ke bila orang kata, ada juga satu orang kata stigma. Kadang-kadang ada parents ni, dia kata macam takut nak hantar anak-anak dia orang ni belajar dekat negara-negara orang putih ni. Sebab dia kata dia takut anak dia nanti terpengaruh dengan budaya, minum arak lah, pergi di sekolah dan sebagainya, ataupun for short kita panggil culture shock, kejutan budaya kan. Tapi soalan tu kita nak biarkan Jalal untuk jawab sekejap lagi. Jadi buat anda semua yang nak tahu juga, betul ke sebenarnya belajar dekat UK, kat negara orang putih ni,
bagi pengaruh yang buruk sebenarnya. Jadi untuk anda semua yang nak tahu jawapannya, anda semua bolehlah tunggu dan kembali selepas ini. IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Assalamualaikum. Okay, welcome back everyone. Kita kembali lagi dalam podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Manalah Dia tak dapat apa. Dia tak dapat catch up lagi sebab dia dah hafal IKIM Inspirasi Euphoria Islami saja. Itu je yang dia hafal. Tapi tak apa, mungkin lepas ni boleh jadi host yang next kan. Jangan boleh jadi host next, so kena hafal lah benda tu. Diskusi bulat merenung hikmah. InsyaAllah kita akan sama-sama nak mencari hikmah di sebalik perkongsian kita pada hari ini. Berbalik kepada topik kita, iaitu budaya pelajar Malaysia di UK. Tadi Jalal dah ceritakan background sedikit, latar belakang Jalal yang belajar di UK selama 4 tahun, dan kemudiannya Jalal juga cerita berkenaan dengan isu yang berlaku yang tular di media sosial berkenaan dengan after party. Sebenarnya ianya satu yang tiba-tibalah diadakan oleh Malaysia Society itu sendiri. Jadi soalan saya tadi kepada Jalal adalah berkenaan dengan betul ke pelajar Malaysia ni yang pergi belajar dekat UK ni mudah culture shock, mudah terkena kejutan budaya, mudah terpengaruh. Mungkin Jalal sebagai seorang graduan, bekas pelajar di UK, boleh ceritakan macam mana, betul ke tak sebenarnya? Betul ke? So, saya pun belajar di UK kan. Balik okey je. Balik okey je lah. Jadi kori lagi tu. Kan? Dan sebenarnya kat mana-mana pun, dia bukan isu you belajar dekat mana. Dia isunya you punya jati diri tu macam mana. Yes. So, saya kenal ada je kawan-kawan yang belajar di institusi pengajian awam di Malaysia. Universiti dekat Malaysia je. Tapi rosak pun ada juga. Yang terlibat dengan minum araknya, dengan gamblingnya, dengan zinanya. Benda tu bukan kita salahkan, nanti belajar kat luar negara nanti kau rosak. Tak. Sebenarnya dia bergantung kepada siapa kawan kau pilih. Siapa circle kita, apa defense mechanism kita yang kita letakkan, foundation yang kita letakkan untuk kita tidak cultural shock. Sebab cultural shock tu sekarang ni, kalau you tengok orang di barat, teenagers lah katanya, dan teenagers di UK contohnya, dan teenagers di Malaysia, dari segi entertainment yang kita consume, sama je. Betul. You kan tengok benda-benda kat Netflix, you kan tengok dekat YouTube kan. Betul. So nak kata beza culture-nya, maybe dari segi amalan seharian kita mungkin berbeza sebab ada kerangka perbezaan masyarakat, tetapi dari segi entertainment yang you tengok tu, pendedahan you kepada culture western ini sangat biasa. Betul. Dan sebab itu saya kata, bukannya you belajar kat UK ke, belajar kat US ke yang menyebabkan you culture shock, tapi culture shock tu sebenarnya dah ada kat Malaysia ni. Betul. Disebabkan oleh entertainment yang kita semua terdedah. Sebab itu satu benda yang baru ni saya pergi World Quran Convention, dan benda ni juga dibincangkan dalam kalangan panel. Pasal ada satu sesi ni pasal entertainment lah, di mana limit creativity dan sebagainya. Itu isu lain. Cuma bila kita cakap you pergi kepada negara-negara tertentu yang memang jelas itulah the source, the origin, or the where it originates from. Of course lah, you akan ada pilihan hati you. Kalau you tak ada foundation yang betul tu, you boleh buat je. Sebab tak ada siapa pun nak tegur you. Lagi-lagi kalau you tak pilih circle yang betul. Dan you pula jenis yang tak update you punya parents pula tak tanya pergi mana apa semua, location pun tak share. Contoh ada parents yang dia minta share location, so untuk dia orang tengok kau nak pergi mana kan. Ada pula parents yang tak kisah, pandai lah kau dah besar. Dan dia hantar kat Malaysia pun sama juga. Saya cuba nak kata sebenarnya tak ada beza sangat. Kat Malaysia pun
parents you contoh dekat Pahang, dekat Sarawak, dekat Sabah, dekat Kedah ke, you belajar dekat Selangor. Siapa yang nak tengok you? Betul. Kan? Dan you pula pilih kawan-kawan yang jenis practicing, semayang pun tak, kan? Salat 5 waktu pun tak jaga. You akan tersasar. So apa-apa pun mak dengan ayah, saya sarankan jangan risau kat mana anak tu nak pergi belajar. Tapi risaukan apa foundation yang kita sediakan untuk anak kita yang kita terapkan supaya dia ni terjaga. Tapi kalau terlalu dikongkong pun tak boleh juga. Sebab nanti bila dia pergi sana dia ada punya boleh buat ni. Okay, so dia kena ada balance. Dan itu freedom dah ada buat kat sana. Yes, freedom. Dan at the other day kita kena banyak bergantung kepada Allah juga. Sebab yang pemilik semua hati, pemilik semua segala-galanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh bantu kita untuk tersasar ke tak tersasar ke. Sebab macam mana pun kuat you punya foundation, kalau kita tidak seiring dengan doa daripada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi tak seperti yang kita inginkan lah. Yes, betul-betul. Maksudnya kita tak boleh rasa macam masa parents dia dah rasa macam tak apalah, aku dah sediakan dia dengan bekalan yang baik, dah masukkan dia kat sekolah, harap sekolah itu contoh lah kan. Jadi parents pun rasa okey lah, aku dah lega dah, dan sen tak ada pun kebergantungan kepada Allah, tak doa selalu dekat Allah, minta Allah jaga anak-anak kita dekat yang tengah belajar tu kan. Pun sama jugalah. Benda tu kena seiring sebenarnya. Dan saya sebenarnya setuju juga dengan apa yang Jalal cakap tadi berkenaan dengan kita kena pilih circle yang baik sebenarnya. Circle yang baik ni sangat-sangatlah membantu. Orang kata peer pressure kan. Kalau kawan kita buat yang tu, kita rasa kita nak buat yang tu. Kalau kawan kita berjoli ke, pergi mana ke, kita rasa macam kawan aku buat, so aku pun kena buat juga. Biasalah kan, jiwa remaja ni dia rasa macam semua benda dia nak buat. Jadi sebab itulah kepada adik-adik dekat luar sana yang masih lagi tengah study ataupun yang nak apply universiti mana yang anda semua nak belajar tu, perlulah pilih circle yang baik. Nasihat ni orang kata dah terbiasa orang nasihat kan, pilih circle yang baik. Saya suka nak tambah dari si culture ni, sebenarnya culture, the micro culture is more important than the macro culture where you are staying in. So saya bagi contoh. Sebab tu dalam konteks circle tu, circle tu kita ada sebenarnya dalam satu circle kita ada culture kita sendiri. So itu kita panggil sebagai micro culture. Ini yang saya istilahkan dah. The micro culture tu culture yang kita biasakan dalam kalangan kawan-kawan kita ni, itu lebih memberikan impak yang besar kepada kita as compared to kalau you ada dalam satu culture yang besar, yang ramai di UK contohnya. Faham tak? Faham? So you akan lebih terpengaruh dengan the micro culture rather than the bigger culture yang dengan budaya, contohlah kita kata konteks after party-nya, budaya minumnya. Contoh kalau you pergi kat Jepun pun sama juga, after kerja memang selalunya dia cara untuk dia orang bersosial ialah dengan cara minum arak. Dekat rehat itulah, release stress. Dan dia orang rasa kalau bukan dengan minum arak ni, dia tak boleh nak bersosial. Dia tak reti nak bersembang. Gitu. Tak boleh nak jadi gila-gila. Itu budaya Jepun. Dan ini juga telah disahkan oleh kawan-kawan saya yang belajar di Jepun. So budaya itu, kalau memang you tak berkawan, itu kalau budaya negara, masyarakat tu. Tapi kalau you punya circle tu tidak begitu, so dia tak akan pengaruh lah juga benda tu. Faham. So sebab tu walaupun saya belajar dekat UK, tapi sebab saya punya micro culture tu tidak sebegitu, sebab saya memilih betul-betul kawan saya yang dekat sana tu. Saya kawan dengan semua orang. Cuma the most time yang I spend tu is with who. That is more important. Cuma janganlah kita mengahadkan, tak naklah kawan ni nanti you tak berkembang lah, macam you belajar Malaysia je. Betul. So kena ada, tapi ada batasannya. Betul. Dan batasan tu kita yang kena fikir sendiri. Betul. Macam mana. Bergantung kepada kita apa yang kita nak letakkan boundary-nya. Dan most of the time, yang ni saya suka nak kongsikan sebab dia sangat menarik bagi saya. Most of the time, culture shock doesn't come from foreigners.
Okay. It actually comes from you punya own race. Bangsa kita sendiri. Contoh saya ada kawan yang belajar dekat UK juga. Orang Melayu, orang Islam. Okay. Yang dia dah rosak. Maksudnya dia dah mengikut budaya setempat situ. Okay. Dan bila dia lepak dengan kita, dia akan ajak buat kita, kau pernah tak minum? Kata, saya tak, ini cuba lah. Okay. So dia dah kata shock. So dia nak kata shock kita orang. Tapi kalau dengan orang non-Muslim, dengan British contohnya, dia tak buat macam tu. Dia orang bila kita explain, sorry I don't drink, sorry I don't eat pork, I only eat halal food, faham. I'm vegetarian. Dia faham, dia takkan impose dia punya understanding ataupun dia punya culture tu towards you. Okay. So yang daripada culture shock ni apa sebenarnya? Sebab kita yang bawa naratif kawan kita yang Melayu, yang Muslim tu, dia memang betul-betul tahu pun, benda tu tak boleh, benda ni haram. Tapi dia kata, cubalah. Walaupun dia dah tahu kan. Walaupun dia tahu. Tapi kalau yang tadi kita kata, orang yang culture tadi itu, yang memang memang itu budaya British, dia. budaya itu, dia tak akan kata, kau kena ikut budaya aku. Tak. Okey, menarik kat situ. Satu, orang kata, situasi yang menarik. Yang patut diambil pedoman lah untuk mereka-mereka yang, maaf lah kalau cakap, yang mungkin dah terjebak dengan budaya ni. Bawa-bawa lah, orang kata, bertaubat. Dan jangan pula kita rasa kita ni dah rosak, kita nak lagi rosakkan orang lain. Ataupun mungkin kita tak sedar sebenarnya kita dah rosak, dan nak juga ajak kawan lain buat benda yang sama. Sedangkan benda tu sebenarnya tak boleh. Dan kadang-kadang kita tak jelas apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita tak bagi tahu dekat orang yang tak tahu. So orang tu pun assume, dia kata, dia ni jenis tak semayang ni. So dia pun kata, boleh. So ajak. Padahal kalau kita kata, kita being very stern on our boundary, kata, okay, I don't do this, I don't do that, I only do this, I only do this. So orang akan macam, dah tahu lah dia ni macam ni. So kalau nak buat benda ni, tak payah ajak dia. So kan bagus macam tu. Betul. Tapi sebab kita ni rasa macam, satu, malu, macam rasa nak be humble, orang kata. Macam tak nak tunjuk alim sangat macam tu. Macam tak nak tunjuk alim, satu. Ataupun mungkin dia nak kata yang macam, alah, relax lah, alah, cool lah. Macam cuba tak nak jadi orang yang jumud lah. Jumud, betul. Tapi sebenarnya itulah yang kena buat perlu kita normalisasikan di mana-mana pun kita ada. Betul, setuju tu. Sebab itulah orang kata, nak kata prinsip tu kena kuat, kena ada. Kalau kita rasa kita dah memang prinsipnya macam tu, jadi jangan pula rasa sebab kawan-kawan kita nak ubah prinsip kita tu. Walaupun kita tahu prinsip kita tu betul sebenarnya kan. Jadi banyaklah yang kita dengar, banyak juga yang Jalal kongsikan. Tapi kita nak tahu juga lagi berkenaan dengan apa lagi sebenarnya budaya masyarakat Malaysia di UK, khususnya di UK lah. Sebab kita jemput kita punya panel kita hari ni, tetamu kita hari ni yang belajar di UK kan. Mungkin next kita jemput yang belajar di Jepun pula ke kan. Tengok dia makan sushi setiap hari ke pula kan. Okay, jadi kepada anda semua, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini. Okay, welcome back to podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. InsyaAllah tu dia dah dapat dah catch up dah kita punya tagline, diskusi bulat merenung hikmah. Agaknya harap-harapnya banyaklah hikmah, banyaklah manfaat yang dapat anda semua kita kata dapat anda semua ni lah. Korek kan. Kita kata Sit and Seek, anda semua dapat melalui perkongsian kita pada hari ini. Tadi berbalik kepada topik kita, iaitu budaya masyarakat Malaysia di UK, di United Kingdom. Tadi Jalal pun ceritakan berkenaan dengan macam mana pemilihan circle, pemilihan kawan, pemilihan apa orang kata, kawan-kawan yang baik ini sebenarnya membentuk kita, membentuk jati diri kita dan sebagainya. Dan kalau boleh lah, ni untuk last round ni kita nak minta Jalal as a senior, orang kata kan, dah pernah belajar di UK. Mungkin boleh kongsikan sebenarnya apa lagi budaya masyarakat di Malaysia
masyarakat Malaysia di UK yang sebenarnya orang kata bagi jalan rasa tak boleh sebenarnya. Dan ini macam as an aware lah untuk mereka-mereka yang nak belajar di UK ataupun di mana-mana untuk tidak melakukan ini. Kata. Dia sebenarnya bukanlah satu budaya yang semua orang buat, tapi lebih kepada ada kelompok-kelompok tertentu yang buat. Contoh contohnya pelajar-pelajar Malaysia ada juga yang Melayu Muslim yang cuba untuk orang kata integrate dengan orang-orang British dan juga ialah pelajar-pelajar lain yang antarabangsa yang lain dengan cara dia orang pergi ke kelab. Bukan untuk minum tetapi lebih kepada untuk dia orang bersosial. Sebab ini kena faham, dekat UK kita tak ada mamak. Dan kedai-kedai yang restoran yang lain challenge tu awal. So tempat-tempat yang untuk you lepak sampai pukul 9 malam sampai pukul 12 malam itu hanyalah di club. Ataupun dekat rumah masing-masing lah. Tapi rumah ni susah sikit sebab dia dalam konteks jiran yang mengganggu. Dan rumah dekat UK ni dia bukan rumah macam kat Malaysia besar-besar kita duduk rumah teres semua ni. Dia rumah yang macam pernah tengok cerita Mr. Bean. Masa tu lah landlord dia kat bawah kan. Kat atas tu rumah kita. Kita sewa rumah. Bawah tu kita punya tuan rumah. So kalau macam orang datang ke apa ke, dia akan bising lah. Dia akan dengar. Rumah duduk bawah takut rumah lah. saya masa first year tu, ruang tamu saya tu kat bawah tu bilik tidur landlord. Allah. Dia atas bawah kan. Jadi kalau kita sembang bising-bising semua pukul 10, 11 tu lagi dia ketuk pintu kita lah. So budaya tu kadang-kadang sebab you nak lepak, you nak bersosial dengan orang, walaupun you tak minum tapi you pergi club, you pergi pub. Dia bukan club lah, dia lebih kepada pub. Pub ni tempat orang minum, tempat orang sembang-sembang semua. Dia bukan, kalau club ni bising, orang menari semua. Ni pub ni dia chill, orang tengok bola. Ada satu juga yang selalu budak-budak lelaki lah contohnya nak pergi tengok kat rumah tak ada TV ke contoh kan, nak pergi, ataupun nak tengok ramai-ramai dengan member ataupun dengan member British ataupun dengan member Mak Saleh kan contoh. Pergi tengok kat pub. So itu budaya yang certain orang kata okey lah tak minum pun. Tapi sebenarnya ada hadis-hadis yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam riwayat Al-Haythami, Nabi kata jangan minum arak dan jangan diduduk pada hidangan yang diminum padanya arak. Jangan minum arak tu satu hal lah. Betul. Tapi Nabi kata jangan duduk di majlis ataupun tempat yang ada dihidangkan arak. So dalam konteks tu maksudnya adalah tak boleh lah. Itu satu. Yang kedua, budaya apa lagi? Okay lah, yang satu yang saya nampak yang begitu. Ada satu lagi saya teringat. Lepak di pub lah kan. Lepak di pub. Tapi banyak je budaya-budaya yang bagus yang saya rasa perlu kita praktis dekat Malaysia juga. Contohnya Malaysian society dekat sana memang sangat giat. Kita buat program-program untuk merapatkan hubungan antara kita untuk promosikan Malaysia. So itu satu budaya yang memang biasalah dalam kalangan orang Melayu dekat orang Malaysia selalunya dekat sana. Dan mungkin ada juga pelajar-pelajar Malaysia yang okey, baru saya ingat. Okey, satu benda yang budaya yang common juga ialah kalau kita duduk di hall university. Ini yang out of our control jugalah sometimes. Bila kita first year uni, kita akan diberi pilihan untuk semua wajib diberikan hall ataupun student accommodation. Dan student accommodation ni pula ada student accommodation yang bercampur lagi perempuan. Maksudnya hall tu macam untuk diorang duduk sekejap ke? Bukan, hall tu hall tu istilahnya untuk hostel. Student hall ataupun student hostel. So macam contoh saya masa first year saya dapat hall yang bercampur. Satu level tu campur lagi perempuan. Bilik air pun kongsi.
So tapi bilik asing lah. Bilik dia tak campur lelaki perempuan. Cuma bilik sebelah tu mungkin bilik perempuan. Boleh jadi kan. Boleh jadi. So itu satu benda yang biasa, common. Tapi ada juga hall-hall yang yang satu jantina saja, lelaki saja ataupun perempuan saja, ada juga. Cuma saya kebetulan rezeki saya dapat masa tu yang bercampur. Adakah hall tu ditentukan oleh Malaysia Society tu sendiri? Tak. Bukan Malaysia Society. Cumanya ini applicable to all students lah, not necessarily Malaysian. Cuma dia bukan culture lah bagi saya. Cuma satu benda yang biasa berlaku. Jadi saya masa tu bila saya dapat tu, saya bincang dengan mak saya kata carilah rumah kat luar. Dan itu pilihan sendiri kan. Betul. Maksudnya kalau kena kita lebih lah pula, kena tanggung lebih lah pula kan. Tak juga. Dia cuma kena usaha lebih nak kena cari rumah. Sebab kita tak pernah pergi lagi. Betul. Kita nak kena cari rumah macam mana, nak cari online, banyak risikonya. Tapi nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. Alhamdulillah dapat. Sebab kita ada kontak senior. So dia keluar rumah tu, kita masuklah rumah tu. So ada jalan-jalannya yang kita doalah mudahan dipermudahkan mengikut apa kita punya tujuan matlamat kita. Kalau memang kita kata memang nak macam tu, so kita dapatlah macam tu. Betul. Tapi kalau kita memang betul-betul nak menjaga jati diri kita, menjaga agama kita, kita akan dapat benda tu. Masya Allah, itu dia. So apa tadi dua perkara yang kebiasaan lah, kebiasaan Pak di pub. Satu lagi adalah hall ataupun hostel, bercampur. Betul juga tu. Means kalau orang yang rasa benda tu, dia rasa macam tak apa kot, benda tu biasa kat sini, so tak apalah aku buat je lah kan, kadang-kadang kan. Dan disebabkan oleh itu, contoh kadang-kadang ada grup-grup tertentu yang pergi vacation ataupun pergi travel. Lepas tu campur lelaki perempuan, contoh. Dia terbawa-bawa pula. Lepas tu bila ambil Airbnb contohnya, ataupun rumah sewa dekat negara tertentu, negara dia satu rumah campur lelaki perempuan, walaupun bilik asing. Cuma dia orang rasa macam benda tu biasa, normal lah sebab dah terbiasa. Okey, tapi sebenarnya terus bila travel dalam berkumpulan yang campur lelaki perempuan. Selalu benda tu sebab kita student, selalunya kita tak ambil hotel lah, hotel mahal. Betul. So kita akan ambil Airbnb, rumah sewa, bilik sewa ataupun sekatan dengannya lah. So jadi macam sebab kita dah biasa, bukannya kita tidur satu bilik pun. Tapi benda boleh kita pun dah biasa macam tu kan. So kiranya first thing first, kalau nak travel tu cari yang lelaki je, geng-geng lelaki sama jantina lah, lelaki ataupun yang sama jantina lah kan. Perempuan je lah. Sebab kalau kita pergi je campur, tendensi untuk duduk dalam satu rumah tu sangat tinggi maksudnya. Jadi dia akan ada masalah aurat, masalah lepak sampai tengah malam. So dia ada syaitan dan sebagainya. Stay light kan. InsyaAllah. So banyak isu yang boleh terjadi, masalah-masalah yang boleh terjadi kalau kita tak menjaga benda tu. InsyaAllah. Hebat dia orang di sebelah saya ni kan. Maksudnya jalan sendiri praktik lah benda tu kan. Dan beliau sendiri observe benda tu, dan itulah yang beliau kongsikan kepada anda semua, kepada adik-adik semua yang mungkin nak pergi. Sebenarnya benda ni not only applicable di UK, tapi di Malaysia pun banyak. Satu grup satu grup lelaki perempuan yang kadang sewa rumah tu, walaupun orang kata rumah tu besar, lepas tu bilik asing-asing, tapi sebenarnya orang kata tak molek lah. Sebab macam bila bersama juga kan, kadang-kadang lepak sampai malam, tengok TV sama-sama lelaki perempuan. So benda tu yang kita kena kurangkan. Bukan kurangkan, kita kena elakkan. Not only kurang, tapi kita kena elakkan. Sebab ikhtilat lah sebenarnya kan. Dan dia berbalik juga kepada bekalan kita. Macam mana kita ni faham agama tu sendiri. Macam kita faham hukum yang Allah dah tetapkan tu macam mana. Bila Allah kata janganlah mendekati zina, Itulah cara-cara yang mendekatkan kepada zina tu, bila duduk satu rumah. Dia tak buat pun lagi, tapi dia mendekati. Masya Allah. Kita dah nak masuk macam tazkirah pula kan. Syah. Tak, ya, saya bukan ustazah. Okay. So untuk lastnya lah kan. Untuk masa-masa yang berbaki ni, mungkin Jalal sebagai seorang senior
super senior lah. Super senior lah kan. Dah 2018 berapa tahun dah, 5 tahun dah. Mungkin boleh kongsikan kepada adik-adik yang nak belajar di UK, yang mungkin memasang cita-cita nak belajar di luar negara ataupun di Malaysia sendiri. Kongsikanlah kepada adik-adik ni supaya orang kata tak adalah, kita dah ada living proof kat sini kan. Romannya lah. Kita dah ada jalan di sebelah yang belajar di UK, tapi kita nampak lah tak adalah baik sangat. Tak adalah baik, tapi boleh lah. tapi sebenarnya baik lah. Kan menjadi manusia. So mungkin boleh cerita sikit. Boleh. Untuk adik-adik yang nak melanjutkan pelajaran ke luar negara, ataupun jauh daripada keluarga, hatta di Malaysia pun tapi jauh dari keluarga, ataupun yang sedang belajar kan di luar negara, saya nasihatkan satu, be very firm with your stand, with your jati diri you dah pun dibesarkan contohnya daripada sekolah agama contoh, ataupun dalam keluarga yang practicing Muslim, memang mak duk suruh semayang 5 waktu, kejut subuh kan. Lepas tu bila you pergi ke sana, ke luar daripada rumah you kena amalkan benda tu. You kena firm. Kalau ada orang ajak makan ataupun minum benda-benda yang haram, you cakap, this is my stand, I'm sorry, I cannot do this. Saya tak minum, sorry, saya tak makan ayam yang tak halal. Sebab yang itu pun selalunya kita selalu pandang remeh makanan, asalkan ayam, tak kisahlah sebelih ke tak sebelih ke. Ini benda yang sangat common lah untuk adik-adik yang belajar di negara-negara barat contohnya, ataupun di negara bukan Islam lah, Jepun, Korea ke. Ada choice, tapi jangan ringankan benda tu. Asalkan ayam boleh. Alah, bukan babi pun. Minta maaf dengan itu. Bukan khinzir pun. Tapi ayam. Tapi benda tu kena jaga. Okay? Be very firm. Sebab kalau you firm dengan you punya stand, orang takkan melekehkan you lah. Maksudnya, alah, tak apalah, jom lah. Boleh lah, alah sekali je. Kalau you firm, dia takkan berani lah nak ajak you anytime. Any other time pun. Okay, yang pertama. Yang kedua ialah pilih circle yang baik. Kalau sekarang ni you ada circle yang memang you dah lama dah lepak dengan dia. Circle ni pula, okay, kalau saya boleh sebut yang biasa common dekat negara luar ni, contoh weed, ganja. Ada negara yang legalize, dan ada orang yang memang smoke weed tu macam biasa lah. Tapi janganlah terlibat. Kalau ada circle yang macam tu, tinggalkan circle tu. Berkawan, kawan, tapi jangan lepak dengan dia orang. Sebab kita akan ada banyak consequence kat masa depan. Contoh, esok tiba-tiba you kena balik Malaysia, you sebelum you balik Malaysia tu, you dah social life dah apa semua tu, minum ke, ambil dadah ke apa ke. Lepas tu bila balik Malaysia nak kerja, dah dapat offer dah ni, kerja kena buat ujian kencing. Sudah sangkut. Dan ini real life, real life story. Ada yang isap weed terketagih sampai balik Malaysia, sampai affect mental health, bipolar disorder, diagnose. Tahun pertama, tahun kedua dah tak boleh sambung sebab tak boleh ambil exam, kena balik Malaysia, kena repeat balik scholarship masa tu prestigious. Tapi because of these things yang kita steps yang some decisions yang kita ambil, yang kita buat yang tak betul, dan dia ada konsekuens yang besar. So kena hati-hati benda ni, dan jaga agama kita. InsyaAllah. Itu dia pesanan khidmat masyarakat. PSA daripada jalan, daripada senior kepada junior, daripada super senior kepada junior semualah. Betul, kita kena pilih, tinggalkan circle yang membawa kepada kemudaratan. Kalau kita tinggalkan tu, tak membawa mudarat pun dekat kita. Malah kita mungkin akan hilang kawan, tapi biarlah hilang kawan, jangan hilang kita punya jati diri, jangan hilang kita punya agama dan sebagainya. Masya Allah, itu dia perkongsian yang saya kira cukup hebat, cukup orang kata fruitful discussions. Kita dapat tahu macam mana budaya-budaya di UK, belajar-belajar di UK itu sendiri, dan kita tahu juga ada benda-benda yang kita boleh elakkan, ada benda yang kita kena kurangkan, ada benda yang kita tak boleh langsung buat. Macam tu. Lagi-lagi sebab kita sebagai orang
Islam kan. Jadi kena ni lah, kita ada agama kita yang kita kena patuhi dan taati, insya-Allah. Jadi semoga dengan perkongsian kita pada hari ini memberi 1001 manfaat, memberi, orang kata, dapatlah anda semua untuk mengutip hikmah. Bukan sekadar merenung hikmah, tapi mengutip hikmah, mengambil manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, iaitu dengan tajuknya budaya masyarakat Malaysia di UK. InsyaAllah next week nak bawa topik pasal apa pula. Dan untuk pengetahuan anda semua kan, untuk pengetahuan anda semua, ini adalah episod yang terakhir untuk 2023. Kita akan teruskan kita punya podcast ni untuk tahun 2024. Tapi untuk anda semua, kita macam nak minta idea lah. Nak minta pendapat. Mungkin anda semua nak kami kupas isu apa lagi. Mungkin boleh komen kat ruangan bawah. Rasa macam, saya nak bercerita tentang ni pula. Mungkin boleh bagi tahu kan. Jadi kita akan sediakan buat anda semua. Kita akan bawa panel-panel tetamu-tetamu yang hebat, yang boleh bawakan topik yang anda semua nak tu, insya-Allah. Okay. Terima kasih Zati kerana menjemput, dan terima kasih juga kerana menerima undangan ni kan. Orang-orang busy, orang-orang hebat ni memang susah nak book schedule-nya. Okay, jadi insya-Allah buat anda semua, terima kasih mendengarkan kami di podcast Sit and Seek. Kita akan berjumpa lagi di tahun hadapan, tahun 2024, hanya di podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Bye. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.